Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi, kita teruskan bacaan kita dalam buku Panduan Lengkap Akidah karangan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, mengenai tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat yang mana sebelum ni kita telah bahaskan. Yang pertama apa sebelum ni? Kedatangan Imam Mahdi, munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, munculnya atau keluarnya Ya'juj Ma'juj. Jadi seterusnya kita lihat surat 361, tanda besar hari kiamat. Yang berikutnya ialah keluarnya haiwan melata. Keluarnya haiwan melata. Bila kita kata haiwan melata, apa maksud dia? Siapa boleh jelaskan? Wahai yang berbahasa Melayu. Merayap. Merayap. Apa arti merayap? Tak, maksud di sini apa beza haiwan melata dengan haiwan yang tak melata? Itulah poin dia. Melata tu apa? Melaka ke? Cik. Ya, ada yang tahu? Melata? Ini pertanyaan jujur, bukan dugaan. Melata, tak tahu macam tahu tapi tak tahu kan? Melata ni biasanya macam faham, dia terlalu banyak. Terlalu banyak. Melata. Melata maknanya terlalu banyak. Oh, gitu maknanya banyak Lipas macam lipas Yang boleh tuan-tuan nanti semak balik. Yang saya faham yang bahasa Arabnya ialah dabbah. Dan dabbah ini merujuk kepada haiwan yang empat kaki. Yang empat kaki. Empat kaki ke empat tangan? Ya, empat kaki. Ya. Maknanya dia berjalan di atas empat kaki. Itu maksud haiwan melata ni. Allah menyebutkan, yakni asasnya keyakinan kita tentang tanda keluarnya haiwan melata ini, firman Allah dalam surah An-Naml, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah. Gariskan, akhrajna lahum dabbah. Dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan, yakni ketentuan masa kehancuran alam atau kehancuran dunia telah berlaku atas mereka, maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi. Gariskan, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan berkata kepada mereka. Yang akan berkata, yakni yang akan bercakap kepada mereka. Kepada mereka yakni kepada manusia. Bahawa sesungguhnya manusia dahulu saya ingat perkataan dahulu tu tak perlulah, ya. Sepertinya dahulu macam tu, sekarang sudah berubah. Bukan itu maksud dia. Bahawa sesungguhnya manusia tidak yakin, tidak yakin kepada ayat-ayat kami.
Imam Ibn Kathir berkata dalam bukunya An-Nihayah, Ibn Abbas, Al-Hasan yani Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, ini ulama salaf semuanya, berkata tukallimuhum, yakni berkata kepada mereka, bercakap dengan mereka, artinya berbicara kepada mereka. Ibnu Jarir dia tokoh ahli tafsir yang pertama. Yang kedua ialah Ibnu Kathir tadi, merajihkan, yakni menguatkan makna ini, yakni bahawa haiwan melata itu akan bercakap dengan manusia. Mengatakan apa? Dia berkata apa? Bahawa sesungguhnya manusia alhamdulillah yahdikumullah subhanahu, bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami, yakni ayat-ayat Allah. Dia menyebutkannya daripada Ali bin Abi Talib dengan Atha. Kemudian Ibn Kathir berkata ini patut dikaji. Ini patut dikaji, ini perlu dinilai, perlu dinilai semula. Kemudian kata Ibn Kathir lagi daripada Ibn Abbas, makna tukallimuhum, berkata kepada mereka, ialah melukai mereka. Yang ada yang pertama tadi berbicara kepada mereka, itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, melukai mereka, yakni mencederakan mereka. Haiwan melata tu mencederakan mereka, yakni menulis di kening orang kafir dan di kening orang beriman mukmin. Yakni bukan sekadar mencederakan. Kalau mencederakan haiwan melata, harimau segala, ini pun mencederakan manusia pada hari ini sejak dahulu lagi. Tapi mencederakan yakni menulis di dahi manusia. Juga daripada Ibn Abbas, yakni berbicara dan melukai mereka. Yakni kedua-dua dihimpunkan kedua-dua. Ini yang ketiga lah, tafsiran yang ketiga, bahawa haiwan melata tu bercakap dan melukakan yakni mengukir, ya, tuan-tuan nak kata mengukir ke menulis ke di dahi manusia. Siapa yang beriman ditulis beriman, orang kafir ditulis kafir. Pendapat ini menyatukan kedua-dua pendapat. Ia kuat dan menggabungkan kedua-duanya. Baik, Imam Ibn Kathir juga berkata dalam tafsirnya, haiwan ini akan keluar di akhir zaman, ketika manusia sudah rosak. Mereka meninggalkan perintah Allah dan menggantikan agama Allah yang benar. Allah mengeluarkan kepada mereka seekor haiwan dari bumi. Ada yang berkata ia akan keluar dari Mekah. Ada juga yang berkata akan keluar dari tempat lain. Dan haiwan tersebut berbicara dengan manusia. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir dia berkata mengenai ayat pertama yang kita baca tadi, waqa'al qawlu alaihim, perkataan telah berlaku atas mereka, yakni takdir telah ditentukan atas mereka. Terdapat perbezaan pendapat tentang makna waqa'al qaul. Begitu juga tentang jenis haiwan tersebut. Ada yang mengatakan waqa'al qaul ialah turunnya kemurkaan Allah atas manusia waktu itu. Ini menurut Qatadah, Mujahid, yang berkata maknanya ketetapan telah pasti atas mereka bahawa mereka tidak akan beriman. Yakni bahawa manusia ketika itu sudah sampai ke kemuncak kerosakan, di mana mereka tidak ada harapan untuk bertaubat. Ibn Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri berkata, yakni apabila mereka tidak amar ma'ruf dan nahi munkar, maka kemurkaan Allah
wajib menimpa atas mereka. Ibn Mas'ud berkata, maksudnya ialah ini tafsiran yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kemurkaan Allah. Tafsiran yang kedua, maksudnya kematian para ulama. Yakni perkataan telah berlaku atas mereka, takdir telah ditentukan atas mereka, yakni kematian para ulama, lenyapnya ilmu dan diangkatnya Al-Quran. Abdullah berkata, perbanyakkanlah membaca Al-Quran sebelum ia diangkat. Mereka berkata, mushaf ini diangkat. Lalu bagaimana dengan apa yang dihafal oleh para penghafal Al-Quran? Dia menjawab, ia dihapuskan dalam satu malam. Ya. Pada sebelah pagi, dada mereka telah kosong. Mereka lupa juga kalimah la ilaha illallah. Mereka terjerumus ke dalam jahiliyah. Hal ini saat keputusan dipastikan atas mereka, yakni takdir Allah telah ditentukan atas mereka sedemikian. Kemudian dia menyebutkan pendapat-pendapat lain tentang makna firman Allah, waqa'al qawlu alaihim. Setelah itu dia berkata, aku berkata, semua pendapat apabila diperhalusi kembali kepada satu makna. Dalilnya ialah bahagian hujung ayatnya. Hujung ayat yang kita baca tadi. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia, buang perkataan dahulu. Sesungguhnya manusia tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Baik, dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah, maka ini penjelasan mengenai ayat Quran yang kita baca tadi, yang menjadi asas dalam perbahasan mengenai keluarnya haiwan melata ini di akhir zaman. Kemudian dilihat pula bahagian hadisnya dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Tiga perkara apabila ia berlaku, tidak lagi berguna iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Ini surah Al-An'am ayat 158, yakni terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yakni sebelah barat, munculnya Dajjal, dan munculnya haiwan melata di atas muka bumi. Yakni petunjuk dalilnya mana? Bahagian hujung hadis ni. Sekejap. Barakallahu fiik. Dan terdapat perbezaan pendapat mengenai jenis haiwan ini, sifatnya dan dari mana ia akan keluar. Dalam banyak pendapat kami telah menyebutkannya dalam kitab At-Tazkirah. Daripada Huzaifah Al-Ghifari, dia berkata, ittala'a an-nabiy 'alaina wa nahnu natadhakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami saat kami sedang berbincang. Baginda bertanya, apa yang kalian bincangkan? Kami menjawab, hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya ia tidak akan berlaku sebelum kalian menyaksikan 10 tanda. Dan beliau menyebutkan salah satu di antaranya ialah munculnya haiwan melata.
dalam sahih di bawah tu, dalam sahih Muslim daripada hadis Al-Ala daripada bapanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amali sittan, segeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yakni terbitnya matahari dari sebelah barat, Dajjal dan haiwan melata. Begitu juga dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil amali sittan, bersegeralah beramal sebelum datang 6 perkara. Munculnya Dajjal, asap, dan munculnya haiwan melata di atas muka bumi. Imam Muslim tu yakni Imam Muslim juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, inna awwal al-ayat khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabbah 'ala an-nasi duha fa ayyuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariban. Sesungguhnya tanda hari kiamat yang keluar atau sesungguhnya tanda pertama hari kiamat yang akan muncul ialah terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya haiwan melata kepada manusia di waktu duha. Waktu duha bila tuan-tuan? Waktu duha, waktu pagi lah, ya, waktu pagi. Apa di antara kedua-duanya yang terlebih dahulu sebelum yang satunya, yang lain menyusulnya tidak lama kemudian. Alamak, ayat dia ini menguji. Tuan-tuan olah sikit ayat tu, kita tak faham. Ada kadang-kadang bahasa Arab dengan sahabat. Baik, barakallahu fiik. Nabi kata sesungguhnya tanda hari kiamat, tanda pertama hari kiamat ialah terbitnya matahari dari barat, kemudian keluarnya haiwan melata. Okey, jadi ada dua ni yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Mana saya cuba olah ya. Yang mana satu muncul dahulu, yang berikutnya akan menyusul tidak lama kemudian. Boleh ke? Boleh ke? Yang mana satu muncul dahulu, yang berikutnya akan menyusul tidak lama kemudian. Yang ni sama ada matahari terbit dari sebelah barat atau keluarnya haiwan melata, yang mana satu dulu? Yang muncul dulu, yang seterusnya. Yang ni boleh jadi matahari terbit dulu atau keluar haiwan melata dulu. Ini disebut oleh Nabi SAW bukan mengikut turutan, tetapi ini dua yang akan berlaku. Tapi mana satu yang berlaku dulu, mana satu yang muncul dulu, yang satu lagi akan muncul tidak lama kemudian. Boleh? Ya. Imam Ibn Katsir berkata, yakni tanda pertama yang tidak biasa. Yang dimaksudkan di sini dengan tanda akhir zaman, tanda hari kiamat, ini tanda yang luar biasa. Yang tidak biasa tu tukarlah, luar biasa. Sekalipun keluar Dajjal dan turunnya Isa dari langit sebelum itu, yakni antara terbit matahari sebelah barat dengan keluar Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa, yang mana dulu? Imam Mahdi, Dajjal dengan Nabi Isa, ini dulu. Tetapi ini adalah tanda yang bukan luar biasa, iaitu Imam Mahdi, siapa tadi? Dajjal, Dajjal dengan Nabi Isa. Ini bukan tanda yang luar biasa.
walaupun dia luar biasa, tetapi bukan luar biasa dengan erti kata di luar daripada kebiasaan. Kerana yang pastinya ketiga-tiga mereka ini, Imam Mahdi, Dajjal dengan Nabi Isa adalah manusia. Mereka ni manusia. Yang ni dari segi zahirnya tak ada apa yang luar biasa. Itu maksud dia. Tetapi tanda besar hari kiamat yang luar biasa, ya, demikian dengan Ya'juj Ma'juj. Ini pun kita dah jelaskan bahawa Ya'juj Ma'juj manusia, betul. Semua ini adalah hal-hal biasa. Yang mereka ini semua manusia. Kerana mereka adalah manusia. Menyaksikan mereka dan orang-orang yang seperti mereka adalah lumrah. Yang ini biasa. Berbeza dengan keluarnya haiwan ini dalam bentuk yang di luar kebiasaan. Lalu ia berbicara dengan manusia. Ini memang belum berlaku lah. Manusia bercakap dengan manusia. Manusia. Haiwan melata ni cakap dengan manusia. Kemudian mengukir. Melabel tak kot. Sekarang banyak je label. Bodohmu. Itu biasa tu. Sekarang hangat dibahaskan. Bodohmu. Orang-orang dah taksub kan. Taksub, itulah dia. Taksub. Benda yang buruk jadi okey. Ya, itu taksub. Ya, apabila benda yang salah atau benda yang jelas menyalahi dalil atau hujah, tetap cuba dipertahankan. Dan ada siapa yang bagi contoh? Orang-orang barat ada hampir perkataan yang seperti itu, tapi lagi dahsyatlah. Tuan-tuan tahu kot perkataan mencarut orang barat itulah. Yang digunakan tak semestinya untuk mencarut. Sebagai ayat penegasan pun ya, ayat betul tuan-tuan, ayat janji pun ya, ayat maki hamun pun ya. Ini barat. Tuan-tuan tahu kan, tak payah saya sebut, mencemarkan telinga tuan-tuan semua kan. Tapi biasa. Sekalipun demikian, ini hakikat yang mungkin anak-anak muda lah khususnya tak sedar. Kita rasa biasa dan dia biasa, tapi pada dalam sudut yang tertentu saja. Ini di barat ya. Di majlis-majlis tak rasmi, perkataan itu boleh diucapkan dalam majlis tak rasmi tau. Maknanya dalam majlis rasmi, atau contohnya pembaca berita, boleh dia cakap perkataan mencarut tu. Oh, itu big no. Pemimpin politik cakap di hadapan khalayak, oi, itu aib besar. Ini orang kafir pun tahu mana perkataan yang sesuai, mana yang tak sesuai, mana yang buruk, mana yang baik. Ini orang kafir. Sedangkan perkataan mencarut yang dimaksudkan di sini, itu kalau di dalam rumah barangkali dengan sesama kawan, itu biasa. Itu macam zikir je dia. Dikeluar macam biasa, macam tu je kan. Tapi tetap mereka faham, mereka bezakan antara, kita katalah, majlis rasmi dengan tak rasmi. Ini kan pula orang Islam mengucapkan perkataan-perkataan maki hamun macam tu. Tak apalah, setan, menatang, nate, tak apalah, bodoh kan. Dalam rumah Allah, dalam masjid, dalam majlis ilmu. Dan kalau sekali, itu mungkin kita kata terlepas cakap. Tapi ini macam dah jadi trademark dia kan. Dah jadi. Dan kerana taksub, perkataan yang digunakan oleh individu ini dianggap sebagai satu keistimewaan bagi dia. Boleh bang? Dianggap sebagai satu trademark bagi dia, yang memberikan dia plus-plus, ya, yang menjadikan dia seorang yang hebat dan sebagainya. Dan ini adalah satu yang tak wajar lah, kita kata, ya, tak patut untuk dibiasakan. Kan nanti budak anak-anak muda ni balik rumah cakap kat bapak dia, bodohmu. Hai, apa kau cakap?
Tadi ustaz kat dalam masjid cakap biasa je, orang semua gelak je. Kan? Tahu bapak tu piu kan, kepala dia pun pusing. Kan? Mana biasa. Itu tetap ada yang cuba pertahankan ini loghat. Ya. Ini kalau kat negeri sana itu biasa dia cakap macam tu. Kita kata cuba balik kat rumah cakap kat bapak macam tu. Pergi kat sekolah cakap kat cikgu macam tu. Tengok biasa tak biasa. Dan ada yang cuba takwil. Ini golongan ahli takwil tau. Dia kata bodoh di sini bukan mencarut. Maksud dia kosong. Bodoh mu maknanya mu ni kosong. Kita kata amboi. Sekali lagi, cakap kat bapak, cakap kat cikgu, kata cikgu jangan marah, maksud saya kosong. Kita tengok macam mana kesudahan kau, kan? Baru kau akan tahu ya tinggi langit dunia itu. Tapi ini kita kata bahana ta'assub, dan bahana ta'assub ini dialah penyakit yang membutakan, ya. Ketika mana seorang itu tidak lagi berfikir secara objektif, secara waras, ya. Barakallahu fiik. Baik, mana kita tadi? Baik. Berbeza dengan keluarnya haiwan ini dalam bentuk yang apa tadi? Yang di luar kebiasaan. Lalu haiwan itu bercakap dengan manusia, apa tadi? Mengukir, ya. Mengukir tanda iman atau kufur, atau menandakan, barakallahu, menandakan perkataan iman atau kufur, yakni di dahi manusia. Ini di luar kebiasaan, dan ia adalah tanda bumi yang pertama. Gariskan, tanda bumi yang pertama. Ini istilah-istilah lah. Ini tanda akhir zaman ni. Ada tanda bumi. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat merupakan tanda langit yang pertama. Jadi ada tanda bumi, ada tanda langit. Tanda bumi yakni benda yang berlaku di atas muka bumi lah. Tanda akhir, tanda hari kiamat yang berlaku di atas muka bumi. Tanda langit yakni yang berlaku di langit, ya, tanda kiamat di langit. Sebab ia muncul juga dalam keadaan tidak biasa, iaitu terbitnya matahari dari barat. Apa yang akan dilakukan oleh haiwan tersebut, sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis, ialah bahawa ia akan, apa tadi kita kata? Menandai, ya, ia akan menandakan dahi manusia sebagai mukmin, dan sebahagian yang lain sebagai kafir. Di mana wajah seorang mukmin itu akan menjadi seperti bintang yang bersinar terang, tertera mukmin di antara kedua matanya. Sedangkan orang kafir, di antara kedua matanya ada titik hitam tertulis kafir. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa haiwan tersebut bertemu dengan mukmin. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa haiwan tersebut bertemu dengan orang beriman, lalu ia membuat sebuah, atau dia meletakkan sebuah noktah atau titik di wajahnya. Lalu wajahnya menjadi bersinar putih, dan ia juga menandakan ke atas orang kafir dengan titik hitam di wajahnya. Lalu wajahnya menjadi hitam. Sementara itu orang-orang berserikat, apa? Orang-orang berserikat dalam harta, apa ni? Berserikat tak tahu. Dan mereka berbaur di kota-kota. Aduh, apa ni? Minta maaf lah, nak kena tengok teks Arab dia, tapi tak apalah, ya. Orang beriman
mengenali orang kafir dan sebaliknya. Yakni waktu itu apabila dah ditanda mukmin dengan kafir tadi, masing-masing dapat mengenali lah antara satu sama lain. Lalu orang beriman berkata kepada orang kafir, wahai kafir, tunaikanlah hak aku. Gariskan, wahai kafir, tunaikanlah hak aku. Ini mengingatkan saya perbahasan baru-baru ni, sejauh mana kita boleh gunakan perkataan kafir. Betul? Ada yang kata tak patut, tak sesuai, kasar, tak wajar. Sepatutnya kita kata wahai non-Muslim. Itu satu. Ada syubhat yang kedua, tuan-tuan. Dia kata kita tak boleh panggil dia wahai kafir, sebab kita tak tahu kesudahan dia bila dimati nanti macam mana. Macam mana, tuan-tuan? Boleh ke pakai syubhat ni? Kita kata ini batil, kerana kesudahan dia, ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang itu antara dua, betul? Antara beriman, yakni Muslim, atau kafir. Sedangkan yang mengatakan bahawa seorang itu bukan Muslim, bukan kafir, ini akidah siapa? Siapa tahu? Akidah Mu'tazilah, betul? Akidah Mu'tazilah merujuk kepada pelaku dosa besar, kan? Mu'tazilah kata pelaku dosa besar dia bukan beriman dan dia bukan kafir. Dan itu pemahaman yang salah lah. Kemudian kata kerana kita tak tahu bila dia mati nanti dia Islam atau kafir, itu soal bila dia mati. Ini sekarang kita berbicara tentang sekarang, betul? Jadi sekarang dengan kita lihat orang tu pada zahirnya, kalau kita maklum bahawa dia tak pernah mengucap dua kalimat syahadah, namanya pun nama orang kafir misalnya, maka dia orang kafir. Seperti mana yang Allah sendiri sebut dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Allah kata macam tu. Apakah kita nak tukar ayat tu qul ya ayyuhal non-muslim? Itu sudah bid'ah yang besar, kan? Yang pasti, tuan-tuan, yang pasti di akhir zaman nanti, dengan keluarnya binatang melata ini yang akan menandakan di dahi manusia, mukmin bagi orang beriman, kafir bagi orang kafir. Setelah itu orang beriman, mereka akan dapat mengenal pasti orang-orang kafir di sekeliling mereka dan memanggilnya dengan perkataan kafir itu, wahai kafir. Ini satu poin yang mungkin menarik. Baik, tentang sifat haiwan melata itu, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ini guru kepada Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah, dia berkata dalam kitab tafsirnya, haiwan melata ini adalah haiwan yang dikenal, yakni sedia maklum, yang keluar di akhir zaman. Ia termasuk tanda-tanda hari kiamat sebagaimana ditetapkan dalam banyak dalil. Allah dan Rasulullah tidak menyebutkan, tidak memperincikan jenis haiwan ini, akan tetapi Allah dan Rasulullah hanya menjelaskan kesannya dan maksud daripadanya, dan bahawa ia termasuk tanda kebesaran Allah. Ia akan berbicara kepada manusia dengan bicara yang di luar kebiasaan. Saat keputusan Allah, saat takdir Allah ditetapkan atas manusia. Saat mereka berdebat tentang ayat-ayat Allah, ia menjadi hujah dan bukti yang membela orang-orang beriman dan hujah yang melawan orang-orang yang ingkar. Yani maksudnya, tuan-tuan, dengan kedatangan haiwan melata ni, bila dia boleh bercakap dengan manusia dan dia menandakan pada dahi manusia siapa yang beriman dan siapa yang tidak, ini jelas satu yang luar biasa. Tapi tinggal lagi, tuan-tuan, ada apa dengan
benda yang luar biasa saat dia berlaku kepada manusia. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kita hari ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat di sekeliling, antara ciri orang beriman ialah apa? Ciri utama Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Betul. Orang beriman ialah orang-orang yang beriman, yang percaya, yakin dengan perkara-perkara ghaib. Yang ini benda-benda yang kita tak nampak. Ghaib, segala ghaib Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Di samping banyaknya perkara-perkara ghaib yang lain, kita yakin dan percaya dengannya walaupun kita tak pernah nampak dengan mata kepala kita sendiri. Kita beriman dengan adanya malaikat pencatat dan sebagainya walaupun kita tak pernah nampak. Contoh, ya, beriman dengan syurga neraka walaupun kita tak pernah nampak. Tapi tuan-tuan, di sini poin yang saya nak sebut, mengapa agaknya benda itu tidak diperlihatkan? Benda-benda ghaib ni tidak ditunjukkan kepada manusia. Mengapa tidak? Contoh, dari semasa ke semasa Allah tunjukkan keajaiban dia. Misalnya dengan pokok bercakap ke, kan? Benda-benda yang luar biasa lah. Kadang-kadang ada yang cuba mengatakan, oh, di langit terukir kalimah Allah dan sebagainya. Tapi kita kata ini banyak tak betul lah, kan? Tapi mengapa ia tidak benar-benar berlaku? Ada jawapan, tuan-tuan? Dari semasa ke semasa, kenapa Allah tak bagi batu bercakap, kan? Sebagai nak membuktikanlah kebenaran. Kenapa dibiarkan manusia seperti apa, tuan-tuan? Dalam keadaan dibiarkan manusia dalam keadaan mencari-carilah. Ini bagi orang yang tak beriman dan mereka mencari-cari. Mengapa tidak sahaja ditunjukkan kepada mereka satu benda yang luar biasa agar mereka kembali kepada Allah, beriman kepada Allah? Itu satu. Dan yang kedua, bila tiba hari akhirat nanti pula, ternyata benda yang luar biasa yang kita sebutkan tadi benar-benar akan berlaku. Antaranya ialah haiwan melata ni, dia akan bercakap dengan manusia. Ketika tu dia akan berlaku. Tapi sebelum itu, kita kata setakat yang kita tahu tak ada berlaku, ya. Ada penjelasan, ada jawapan. Baik, kembali kepada soalan tadi tentang mengapa benda-benda yang luar biasa tidak berlaku, ya, pada hari-hari kita ini. Sebaliknya dia akan berlaku di akhir zaman nanti. Seperti mana dengan haiwan melata ni yang bercakap dengan manusia. Boleh saya katakan di sini ialah bahawa keadaan yang kita lalui pada hari ini, di mana benda-benda yang luar biasa itu tidak berlaku, adalah rahmat bagi kita. Adalah rahmat. Yakni dengan pokok tak bercakap misalnya, atau dengan batu tak berjalan dan sebagainya, itu adalah rahmat bagi kita. Berbanding kalau benda yang luar biasa berlaku itu, pokok bercakap ke, batu berjalan ke apa, itu adalah kemuncak bukti. Di mana kalau manusia masih lagi menolak, maka setelah itu tidak ada pilihan bagi mereka kecuali antara beriman atau azab Allah akan turun. Boleh faham? Boleh faham? Maksudnya kalau pokok dah bercakap dan orang itu tetap tidak mahu beriman, maka waktu itu tidak ada pilihan kecuali menanti azab Allah. Boleh faham? Kerana sebesar-besar bukti dah ditunjukkan kepada dia, dan dia tetap berdegil. Justru jangan
kita mengharapkan benda-benda yang luar biasa itu berlaku dan sebagainya. Ya Allah, ya, bagilah pokok ni bercakap ke apa ke, tunjuklah buktimu kepada orang-orang musyrikin dan sebagainya. Jangan, kerana keadaan yang Allah takdirkan untuk kita pada hari-hari biasa ini semua adalah rahmat, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Lihat sahaja umat-umat yang terdahulu, bagaimana apabila mereka dah degil, kan, dan segala apa yang mereka minta Allah bagi, Allah tunjukkan kekuasaan dia, tapi tetap mereka berdegil. Seperti mana Nabi Saleh, kan umat dia minta, keluarkan unta ni daripada celah gunung ni. Betul-betul unta tu keluar. Seekor unta mampu memberikan susu untuk satu kaum itu. Mereka bergila-gila antara ambil susu dengan bagi unta tu minum dari perigi mereka. Tapi kemuncaknya apa jadi? Kemuncaknya mereka mereka tidak sabar dan akhirnya mereka bunuh unta tersebut. Bila dah bunuh apa jadi? Apa yang tinggal? Kecuali azab Allah menimpa atas mereka. Demikian kalau kita lihat Firaun, sebesar-besar bukti ditunjukkan depan dia, laut terbelah. Apa dia buat? Dia tetap nak kejar, ya, nak bunuh, nak tangkap Nabi Musa dan kaum dia. Kesudahan dia, ya, dia ditenggelamkan, dimatikan di tengah laut itu. Jadi nak kata bahawa, ya, kalau tanda luar biasa Allah sudah tiba, maka itu adalah apa perkataan yang sesuai kita kata? Itu adalah kemuncak dalil dan kemuncak amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana waktu itu manusia, sama ada mereka beriman atau mereka menanti azab Allah menimpa atas mereka. Baik, kita habiskan. Sebahagian orang pada zaman ini mengingkari akan munculnya haiwan ini. Bahkan mereka memandangnya, melihatnya mustahil. Sebagaimana sebahagian mereka menakwilkannya dengan takwilan yang tidak berasas. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai hujah dalam hal ini selain akal mereka yang tidak dapat menjangkaunya. Apa yang wajib atas orang beriman ialah membenarkan dan menerima apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya, kerana ia termasuk beriman dengan perkara gaib yang dengannya Allah menguji orang-orang beriman. Semoga Allah memberi kita hidayah dan taufik kepada kebenaran dan mengamalkannya. Baik, saya ingat sekadar itu. Ada sebarang pertanyaan? Tadi orang kafir, orang mukmin tu cakap, wahai kafir, tunaikanlah hak aku. Tu hak apa tak? Ya, ini maknanya dalam apa? Dalam muamalat antara sesama mereka lah. Ya, isu-isu apa? Isu-isu peribadi antara mereka lah. Ya, barangkali jual beli dan sebagainya. Ya. Tapi poin dia ialah dia memanggilnya begitu, wahai kafir. Kenapa? Kerana sudah jelas ketika tu ukiran kafir pada dahi dia. Ya. Dah terang-terang kafir, tulis kafir kat sini. Nak panggil apa lagi? Kafir lah. Kan? Tapi nak kata hampir sahaja orang-orang barat atau orang-orang kafir pada hari ini seperti mereka mencabar kerana mereka turut membaca apa yang kita baca. Betul atau tidak? Bila kita baca benda-benda ni, jangan terkejut kalau orang kafir tahu benda-benda ni. Mereka tahu apa yang kita baca. Seperti mana mereka tahu tentang Dajjal dan sifat-sifat Dajjal, ya. Yang Dajjal antaranya ialah terukir di dahi dia kafir, kan? Maka mereka dengan
rela dan berani, ya ini yang saya nampaklah pakaian tentera mereka. Dia letakkan satu tanda nama, infidel atau kafir. Dia dengan rela dan bangga. Kan, ini tentera apa tak tahu, Amerika ke apa, ya. Dia meletakkan logo itu, tulisan itu, ya, pada pakaian tentera mereka. Ya, ini sudah begitu mencabar, ya, mereka mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat kita sudahi dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.